Dia mengutip 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, ayat 1 sehingga ayat 6 dari surah Asy-Syura. Tulis faedah yang pertama. Faedah yang pertama, kita balik kepada ayat yang terawal, Hamim Ain Sin Qaf. Tengok, kenapa Hamim ada nombor 1, Ain Sin Qaf ada nombor. Kenapa tidak sama dengan surah lain? Surah Ar-Ra'di Alif Lam Mim Ra. Surah Al-A'raf Alif Lam Mim Sad. Dia sambung. Surah Maryam Kaf Ha Ya Ain Sad. Lianna ma ba'dal mim, selepas daripada mim dari surah Ar-Ra'di dan surah Al-A'raf tadi, harfun wahid, maknanya satu huruf je. Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad. Dia boleh sambung jadi satu huruf. Huruf dalam surah Maryam 2 huruf, Kaf Ha Ya Ain Sad. Dia ada 2 huruf lagi lepas pada tu. Maka dia kata munasabah, sambung terus lebih aula. Tapi dalam surah kita ni ada 3 huruf. Ada 3 huruf dia kata. Fa innahu salah satu huruf, mana dia jadi macam satu kalimah lain. Maka lebih aula dipisahkan dia. Itu satu pandangan. Hamim Ain Sin Qaf. Jadi Ain Sin Qaf tu satu komponen huruf lain. Dia payah nak masuk. Jadi elok dipisahkan. Jawapan yang kedua mengatakan bahawa kerana dia termasuk dalam huruf dalam surah 7 Hamim, Al-Hawamim As-Sab'ah. Tadi kita sebut 7 surah yang mula dengan Hamim. Jadi kalau kita sambung Hamim Ain Sin Qaf, dia jadi putus daripada grup Hamim. Ini satu. Fajarat majra nazairiha, maka dia ambil dengan surah-surah yang lain. Hamim itu mubtada, Ain Sin Qaf itu khabar. Maka dianggap dia ni 2 ayat. Sebab tu dia jadi 2 ayat. Nak kekalkan dengan Hawamin Sab'ah, jangan campur. Jawapan yang ketiga, itu ada lagi lah dia kata, maka dia jadi 2 ayat, 2 surah, 2 ayat. Waqila ghairu zalik, ada juga ulama lain kata ada lagi hak lain. Tengok perbahasan dalam tafsir Al-Baghawi. Kita kata wallahu alam, itulah rahsia kenapa Hamim 1 huruf, Ain Sin Qaf huruf ayat yang kedua. Dia tak sambung macam surah lain. Itu 2 jawapan yang telah disebut oleh para ulama, wallahu alam. Faedah yang kedua, menarik tu. Bila kita belajar ilmu tadabbur lagi ni, kita rasa nikmat, rasa boleh banyak benda yang jelas yang kita boleh belajar. Alhamdulillah. Yang kedua, kadzalika yuhi ilaika wa ila allazina min qablik Allahul Azizul Hakim. Demikianlah yang terkandung dalam surah ini dan surah yang lain. Dia wahyukan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul yang terdahulu darimu oleh Allah yang Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Dalam ayat ini bayanu fadlihi ta'ala bi inzalil kutub. Allah Taala nyatakan kelebihannya menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, bahawa nabi kita ni, apa yang nabi kita ajar, nabi bawa bukanlah rekaan dia semata-mata, tapi semua nabi, silsilah mata rantai nabi-nabi daripada Adam, daripada Nuh sampai ke nabi, sama ya ajaran dia, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang peliknya puak Quraisy, dia tahu dia terima Ibrahim, tapi dia tak terima ajaran. Itu masalah. Dia tahu. Itu yang pertama jawapan. Dalam ayat ini juga Allah kata Al-Azizul Hakim, ay kamalu izzatihi.
sempurna kemuliaan Allah Ta'ala dan sempurna hikmat Allah Azza wa Jalla. Nak menyatakan bahawa izzah, kemuliaan itu bagi Allah sempurna, tapi makhluk dia tidak sempurna. Ada mulia, tapi mulia yang terhad, dia panggil mulia yang terhad. Sebagaimana puak-puak munafik ni kata apa? Wa iza qila lahu taqillah. Bila orang kata, hey, munafik, mu takutlah ke Tuhan. Akhazathul izzatu. Mereka bangga dengan dosa-dosa dia buat. Izzah tu, kemuliaan dia tu dengan benda yang dia tak ada manfaat, tak ada faedah dia buat. Ada katanya Al-Hakim, orang ni bijak, cendekiawan dia panggil. Tapi oleh kerana dia tidak beriman, maka cendekiawan dia setakat dunia dia ya. Tak betul pun. Jadi di sini Allah Taala kata Al-Azizul Hakim, Allah Taala yang bersifat dengan kemuliaan, kegagahan, kekuatan, dan Al-Hakim yang bijaksana, yang menurunkan Al-Quran. Mana ayat ini sekali lagi nak menguatkan kepada kita supaya mu yakin dan percayalah Quran ini mari daripada Al-Aziz Al-Hakim. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Takadus samawati yatafattarna. Hampir langit terbelah, pecah langit. Ayat ini menunjukkan bahawa keagungan Allah Azza wa Jalla. Langit yang begitu kukuh, yang begitu kuat, yang begitu besar, hampir terbelah, pecah kerana takut kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Contoh kecil, Allah nak bagi contoh kecil kepada kita. Ketika Nabi Musa AS minta nak tengok Tuhan, waktu dia munajat, dia kata Nabi Musa minta nak tengok Allah Ta'ala. Tanda ni pelajar dalam suratul A'raf ayat 143, Allah kata apa? Qala lan tarani, Musa, mu tak boleh tengok aku, walakin inzur ilal jabal, mu tengok bukit tu sana, gunung tu sana, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau bukit tu teguh mu boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, sekali Allah Ta'ala tajalli kepada bukit, pom, pecah bukit. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa rebah pengsan. Itu dipanggil menunjukkan bahawa sebab itulah keagungan Allah Azza wa Jalla itu besar, langit hampir pecah kerana takut kepada Allah. Dan dalam surah lain Allah gambarkan dalam tulis dalam suratul Hasri ayat 21, Allah kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau aku turun Quran ke atas bukit, bukit pecah, bukit khusyuk pecah kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru, kan? Ada bukit yang pecah keluar air, ada bukit yang pecah min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kita ni bukit pecah, kita pergi buat 4 kilo situ, dah. Dia panggil jadi gua. Padahalnya bukit tu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Inilah panggil ilmu tadabbur. Marilah kita rasa, kita pergi melawat gunung, lepas ni kita tengok, bukit pecah kerana takut kepada Allah Ta'ala. Hasil daripada takut, keluarnya air. Nak rahmat kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keempat, laju sikit, dia bila kita masuk dalam bahagian tadabbur ni, kita rasa yang keempat, tengok sifat malaikat, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat yusabbihuna, bertasbih dengan memuji Tuhan. Tulis, para ulama mengatakan ayat ini menyatakan fadilatul jam'i bainat tasbih wa tahmid. Fadilah kita jamak di antara tasbih, subhanallah, subhanallah, dan puji Allah Ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ni tuan-tuan ingat belakang dah. Dalam hadis Nabi kata kalimatani, dua kalimah yang ringan atas lidah, habibatan ila rahman, Allah disayang, disukai oleh Allah. Siapa dia?
subhanallah, kata semua, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-ahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi kata apa? 2 kalimah. Ringan atas lidah, disayangi oleh Tuhan, disukai oleh Allah, dan berat di atas timbangan. Kenapa kita tak mau kata? Tulis hadis ini dalam Bukhari. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau eloknya kalau kita nak bertasbih, kita kekalkan dengan puji bersihkan Allah, tasbih dan puji Allah. Subhanallah wa bihamdi. Karena itulah bila tuan-tuan dan puan-puan nak beribadat, ambillah yang Nabi ajar. Hak Nabi tak ajar, pelik selalu. Ni sehari dua ni sibuk dengan duk ajar masyarakat supaya mengatik hu. Ambil mana? Hatu burhanak. Wak mari, sahabat mana mengatik berzikir hu lagu ni mana? Lafaz mufrad pun tidak disebut, tapi innaknya yusabbihuna subhanallah wa bihamdih. Ini dalam risalah kita ni, kita dah kempen tuan-tuan dan puan-puan, zikir 4 kalimah ni. Ahabbul kalam ilallah, di antara ucapan yang sangat disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ambil zikir ni baca. Jangan tak baca tuan-tuan. Hak mana belum dapat zikir ni boleh minta dengan admin, minta hantar bagi zikir ni kepada kami, insya-Allah ada. Dalam ni ada, dalam kitab Perisai Muslim pun ada tu. Puas kempen dah kita ni. Nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali orang mari hak pelik habis pakat hu belaka. Bila kita bantah, orang ni pula dianggap penderhaka kerana membantah zikir yang muktabar. Muktabar dari mana? Mana dalil nak kata muktabar tu mari daripada mana? Kita ni muktabar mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mari daripada rekaan orang. Baiklah. Satu lagi dalam ayat yang sama, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dia mula dengan tasbih. Tasbih dulu baru tahmid. Kenapa? Menarik ni. Lianna tasbih ibaratun an tazihillah. Sebab tasbih itu mensucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala kekurangan. Itu tasbih. Kemudian tahmid, iaitulah sifat Allah Ta'ala yang sempurna, yang kita kena puji dia. Alhamdulillah, segala kepujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Mana kita bersih, kita puji. Jadi kata di para ulama, at-tasbih muqaddam ala tahmid, dari sudut susunan dia. Tapi tak ada masalah. Nabi sebut dalam hadis yang 4 perkara tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi kata tak ada masalah, mu nak mula yang mana dulu. Bi ayyihinna bada'tum, tidak labas. Mana kita mula yang mana dulu? Kita kata hari ni saya nak mula dengan Allahu akbar dulu. Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, boleh. Tapi kalau ikut tertib lagi comel. Alhamdulillah. Zikir hu tu gak tu orang duk ajar, itulah yang pelik tu. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, di akhir ayat kita ni, Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Allah Ta'ala mengawasi semua pergerakan mereka, kerja Muhammad menyampaikan saja. Jadi ayat ini bayan, menjelaskan umum luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebab tu hafizun alaihim, Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu buat, yang kecil yang besar, dalam cerah ke dalam gelap, semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Wa ma anta alim biwakil, bukan kerja Nabi wakil. Dia kata apa, menjadi wakil yang menguasai bawaan amalan mereka. Di sini kata di para ulama, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun, dia manusia, dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan, tapi bukan satu keberatan bagi Nabi untuk nak mengawal semua apa yang dibuat oleh manusia. Jangan salah faham pula, kalau macam ni tak ikut amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Amar ma'ruf nahi munkar kita dah laksanakan tugas, tapi orang tak ikut juga, Tuhan tak mempersalahkan kita setelah kita melaksanakan tugas. Jadi alhamdulillah, Nabi SAW telah melaksanakan tugas. Di akhir hayat Nabi, dalam khutbatul wada di Arafah,
Bila Nabi kita menyampaikan beberapa wasiat, Nabi kata, ala hal ballaghtu, hei sahabat semua, adakah aku dah menyampaikan? Sahabat-sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Allahumma fashhad. Nabi kata, ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza